Apa tu? Close. Kasih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Okey, selawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalam, selawat dan salam
ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ke atas junjungan agung Nabi Muhammad yang mulia, wa ala alihi, ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi ajma'in, dan kepada para sahabat sekaliannya. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Membawa maksud Allah akan berselawat kepada kita, iaitu Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Allah akan memberikan kepada kita pertolongannya, perlindungannya, kasih sayangnya, ilham daripadanya, jalan keluar, rizki yang barakah. Rahmat itu maksud dia sangat luas. Segala bentuk kebaikan, segala bentuk apa yang kita harap, apa yang kita impikan, apa yang kita perlu, datang dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang rahmat Allah itu datang bermula dengan ujian dahulu, ujian terlebih dahulu, ujian, dugaan, subhanallah, Allahu akbar. Okey, saya tengok ada je yang berulang kali kan, yang tulis di TikTok ni, mesej-mesej yang komen-komen komen yang tidak beradab lah, subhanallah. Saya harap tim boleh aktif, ya, tim boleh aktif di TikTok sebab dia macam mengganggu orang lain. Ya, bila ajak selawat tak nak lah. Lepas tu bila ulang pasal kelebihan selawat, hari tu dah cakap, ulang lagi lah. Macam tu lah. Ya, adab nak gimana, ada yang marah kan. Okey, ada yang tanya, kalau tak hafal doa kunut, boleh tak baca doa lain? Subhanallah, muslimin muslimat. Memang untuk kunut ada doa khusus. Jadi memang diminta dan dibolehkan membaca doa kunut sahaja. Subhanallah, bacalah. Baca doa kunut. Subhanallah, kalau tak ingat doa kunut tu, boleh je mula dengan doa yang pendek, tak dapat baca penuh. Tak dapat baca penuh doa kunut tu. Contohlah hari ni baru hafal 2 ayat. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Tak apa dah tu. Hafal dan baca setakat mana yang ingat, dibenarkan. Lepas tu dah ulang-ulang, dah lancar, tambahlah 1 ayat lagi. Subhanallah, Allahu akbar. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia Masya Allah, terima kasih. Sahabat-sahabat yang hadir di TikTok ni, sekiranya anda melihat komen-komen yang negatif ya ketika live, anda abaikan saja, tak apa. Saya juga cuba belajar untuk tidak terkesan, walaupun komen-komen tu kadang menyakitkan hati kan, menyakitkan mata, membuatkan hati tu terasa. Tapi kita abaikan, tak perlulah anda pun terkesan, dan saya juga cuba tidak terkesan. Jadi subhanallah, betul, Masya Allah, kita tahu di mana-mana pun sebenarnya ada orang yang tidak menyukai majlis-majlis ilmu seperti ini, ataupun tidak menyukai saya. Dia suka majlis ilmu tapi dia tak suka saya. Dia meluat, dia benci, boleh jadi ya. Dia marah, mungkin ada sesuatu yang membuatkan dia marah pada saya. Tapi bila kemarahan tu ditulis, kebencian tu ditulis, dia bimbang mempengaruhi dan memberi kesan kepada orang lain. Jadi kalau anda nak marah, anda geram sangat, anda tak suka, sepatutnya apa yang anda perlu buat adalah anda tidak hadir, anda tidak perlu melihat, anda tidak perlu mendengar. Itulah cara yang terbaik untuk anda jaga diri anda dan juga jaga orang lain juga. Macam tu kan. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu akbar. Bagaimana ya sahabat-sahabat apabila berhadapan dengan orang yang mencaci maki ataupun yang menghina, yang mengutuk. Subhanallah, Allahu akbar. Doa para sahabatnya begini. Ini ditulis dalam kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Para sahabat ni dia berdoa, ya Allah, ampunilah. Ya Allah, ampunilah aku sekiranya aku yang salah dan benar apa yang mereka katakan. Ya Allah, ampunilah dia. Ampunilah hamba Allah itu. Ampunilah dia ya Allah. Jika benar apa yang dia sebut, jika salah apa yang dia sebut, maka ampunilah dia ya Allah.
ampunilah dia. Maksudnya kita ni sentiasa inginkan kebaikan. Saya pun mendoakan kepada yang selalu yang selalu berterusan ni, istiqamah ni. Setiap kali live ada je kan. Jadi yang selalu berterusan ni, Masya Allah, saya mendoakan kebaikan untuk anda, kemurahan rezeki daripada Allah, kelapangan jiwa. Sama-samalah kita perbaiki diri, bukan anda saja, saya juga. Okey, ketika wuduk ada yang tanya masalah apa? Masalah mandi was-was ketika wuduk dan ketika mandi wajib. Nanti kita cuba jawab ya. Kita mulakan dulu majlis kita. Jadi doa apa tadi tu saya ulang lagi sekali. Bila ada seseorang yang melakukan keburukan pada kita, kita doakan. Ustazah, saya tanya kedai vegetarian. Macam-macam soalan kan, memang non-stop. Macam mana nak berhubung dengan Ustazah? Okey. Orang dah tak bincang dah tengok ni kan. Benda-benda macam ni sekarang. Okey. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Okey. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah di FB lebih kurang 1.8k. FB ni alhamdulillah. Okey, ada yang perlukan bantuan. Boleh ke sambung? Ustazah, boleh ke solat sambung? Boleh ke solat sambung? Sambung-sambung? Tak boleh, cik ya. Maksud solat sambung-sambung tu macam mana ya? Berhenti, lepas tu sambung balik. Kalau macam tu memang tak boleh lah. Ya, betul. Puan Jaminah binti Kedik Jamidah sebut, dia kata, ya Allah, ampunilah jika aku salah. Dan ampunilah dia kalau dia yang salah. Amin. Selesai kan? Selesai macam tu je lah. Mungkin boleh jadi apa yang orang tulis, apa yang sebut tu betul. Ya, okey, subhanallah. Kita mulakan dulu majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi dan juga Asmaul Husna. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Semangat tuan-puan sekalian, semangat. Subhanallah, semangat. Masya-Allah, Allahu Akbar. Lucu lah kan. Tak apa. Jangan bergaduh. Orang TikTok sedang bergaduh ni ha. Sebenarnya tim kita ada kan dekat TikTok kan. Ramai sikit tim kita dekat TikTok. Subhanallah. Bukan apa, ada yang cadang, Ustazah blok je orang yang macam tu. Lepas tu ada yang marah pula. Apa ni ajar-ajar orang supaya blok-blok ni, tak suka blok, ujian sikit je pun. Macam tu kan. Untuk makluman, memang tim kami blok pun. Sebab kadang-kadang mereka ni memang bila check memang fake account. Dia mungkin daripada grup yang sama ataupun kumpulan yang sama, orang yang sama. Dia bukan account yang betul. Kebanyakannya adalah fake account. Memang tim kami check. Jadi bila fake account ni, mereka sebenarnya kita tak tahu siapa di sebalik mereka. Orang Islam ke, orang bukan Islam ke, orang liberal ke, feminism ke, sekularism ke. Kita tak tahu siapakah di sebalik mereka yang sangat gigih. Sebab dia bukan mengganggu, insya-Allah saya tidak terganggu, tapi dia mengganggu ahli majlis ilmu. Kita tahu sahabat-sahabat, sebenarnya banyak musuh orang yang tidak suka majlis ilmu dan cuba untuk merosakkan majlis ilmu. Sebelum dia merosakkan majlis ilmu, dia merosakkan dulu guru. Dia jatuhkan, saya bukan guru, saya sahabat anda. Saya hanya penyampai saja. Antara agenda yang merosakkan Islam, sebelum dia merosakkan ilmu, dia merosakkan dulu penyampai ilmu. Kan? Dia menjadikan situasi memandang rendah pada guru. Contoh guru-guru di sekolah, guru-guru di universiti, pensyarah. Pelajar-pelajar sekarang tak hormat pensyarah. Pensyarah pula disuruh-suruh, diarah-arah, diberi ugutan, diberi amaran. Pelajar-pelajar ni tak hormat guru. Sebab guru dah hilang kuasa dalam mendidik. Guru dalam nak menegur pun memikir. Kan, dalam memberi teguran pada anak-anak, pada pelajar-pelajar pun berfikir. Sebab kalau dia tegur akan sampai pada ibu ayah cari. Ibu ayah bagi warning. Kan, ibu ayah sekian-sekian. Contohlah guru nak nasihat pasal solat je pun. Tapi anak-anak ni balik bercerita, kebetulan mak ayah ni tak solat. Kena marah guru ni. Hari ini nak jatuhkan ilmu, jatuhkan dulu para penyampai ilmu. Saya bukan guru, saya penyampai saja. Sebab apa ilmu yang saya sampaikan, apa yang saya baca. Jadi saya tak ada ilmu muslimin muslimat. Tapi saya membaca dan saya menyampaikan.
Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab itu memang orang yang tidak menghormati guru, menghormati penyampai, sama ada di media sosial ataupun, kita tidak boleh membiasakan mereka ni. Sebab itu kami sendiri ambil tindakan untuk blok orang-orang seperti ini, sebab kita tak tahu siapa di sebalik mereka dan kebanyakannya fake account. Macam tu. Cuma kalau masa live di FB kita boleh blok dan kita boleh delete komen. Tapi di TikTok ni kita tak boleh. Kita tak dapat buat macam tu. Mungkin selepas tu baru kita dapat buat. Okey. Subhanallah. Okey. Sekarang kita fokus. Sahabat-sahabat tak apa. Di TikTok kita tak payah nak membalas komen lagi. Sekarang fokus semula kepada bacaan Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi dan Asmaul Husna. Boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Okey, kita ulang doa Ashabul Kahfi ni. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami min ladunka rahmah, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu, pertolonganmu, perlindunganmu, rizki yang barakah daripadamu ya Allah, perhatianmu ya Allah, perlindunganmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Wahayyi lana, sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam semua urusan kami ya Allah, urusan hidup kami, urusan mati kami, urusan alam barzah, urusan alam mahsyar, sehingga urusan kami berakhir di syurgamu ya Allah, rasyada, dengan petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Cari ya 10 ayat ke-10 daripada surah Al-Kahfi. Ayat ke-10 surah Al-Kahfi merupakan doa Ashabul Kahfi ketika menyelamatkan akidah mereka, menyelamatkan diri mereka kan daripada pemerintah yang zalim ketika itu, yang mana mereka ini membunuh mereka yang masih lagi ada keimanan di dalam hati, beriman kepada Allah kan, mereka yang tunduk dan sujud kepada Allah, lalu para pemerintah memerintahkan tentera mereka untuk mencari, menyeksa dan membunuh. Jadi mereka menyelamatkan diri bukan kerana takut dibunuh, tetapi kerana mereka memikirkan supaya kelangsungan dakwah, kelangsungan mereka yang menyembah Allah di muka bumi.
Jadi subhanallah, fitnah akhir zaman sekarang, sahabat-sahabat, terlalu banyak fitnah akhir zaman. Fitnah terhadap akidah kita paling utama. Fitnah ataupun ujian, cabaran terhadap amal ibadah kita. Ujian dan cabaran terhadap akhlak kita pada hari ini. Dan semua ini tanpa bantuan daripada Allah, tanpa pertolongan daripada Allah, kita tidak mampu untuk menghadapi fitnah-fitnah ini. Kerana hati kita terlalu mudah berbolak-balik. Kejap happy, kejap sedih, kejap kuat, kejap lemah, kejap marah, kejap sabar. Hati kita ni kadang-kadang ingat Allah dan banyak lalai. Subhanallah, kadang-kadang ingat Allah tapi banyaknya lalai. Jadi kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Ini di antara doa yang kita perlu amalkan setiap hari. Ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Rabbana atina fid Rabbana, Allahu Akbar. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kurniakanlah kepada kami daripada sisimu rahmatmu. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan tunjukkanlah bagi kami ya Allah dalam setiap urusan kami. Sempurnakanlah bagi setiap urusan kami petunjukmu yang jelas. Subhanallah. Ya, betul-betul. Banyakkan bersabar. Ujian pagi ni. Subhanallah. Ya, kena ada moderator untuk blog. Ya. Jangan bimbang. Di IG tak habis lagi. Ustaz, ada yang betul-betul tak? Ada tim kita yang ada. Subhanallah. Okey. TikTok ni. Subhanallah. Tapi ni juga. Baru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا Sadaqallahul Azim. Okey, seterusnya kita membacakan Asma'ul. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillul Sami'ul Basir Al-Hakamul Adl اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المال الآخر الظاهر السميع البصير
Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimah. Banyak sangat. Ustaz, Encik tolong ambilkan kitab ni, lepas tu buka pada hadis yang sama, ada dalam bilik tu. Ustaz, hari ni ke 151? Ya, 151. Okey. Alhamdulillah, muslimin muslimat, selesai kita mulakan majlis kita dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kata subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma bainal ardi was samawat. Zikir subhanallah walhamdulillah bila kita baca, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. La ilaha illallah yang kita bacakan itu adalah zikir yang disebut di dalam hadis Nabi, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Wa afdalu doa adalah kalimah alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah kalimah alhamdulillah. Kita dah mulakan dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita dah pun berselawat, kita tahu fadilat selawat. Kemudian kita dah baca Al-Fatihah, kita tahu Al-Fatihah itu disebut dalam hadis Nabi sebagai doa. Kan, Al-Fatihah itu lahumus syifa, lahumus syifa. Al-Fatihah itu adalah penyembuh, penawar kepada pelbagai penyakit. Penyakit hati, penyakit zahir, penyakit batin. Al-Fatihah itu ada penawarnya. Siapa yang mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah dan kita baca dalam solat setiap kali solat 5 waktu, maka seharusnya kita cuba menghayati dan memahami bacaan Al-Fatihah. Kemudian kita dah baca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, disebut dalam hadis Nabi yang sahih, siapa yang membacanya, menghafal dan beramal dengannya, maka akan dilindungi daripada fitnah Ad-Dajjal. Mungkin kita tidak sempat bertemu dengan Dajjal yang sebenar, tetapi fitnah-fitnah kecil Dajjal sudah pun lama keluar. Dajjal-dajjal kecil dah lama pun keluar. Ujian-ujian fitnah ini bukan hanya percakapan tipu, ataupun disebut, kalau kita faham fitnah ni, ada orang mereka-reka cerita terhadap kita kan, dengan tujuan untuk memburukkan. Tetapi fitnah, kalau kita merujuk pada erti perkataan, fitnah juga membawa maksud segala bentuk ujian, segala bentuk musibah yang boleh merosakkan hati kita, boleh merosakkan akhlak kita, boleh merosakkan fikiran kita. Semua itu adalah bentuk fitnah. Jadi fitnah-fitnah Dajjal ni, muslimin muslimat, sebelum Dajjal yang utama keluar, Dajjal-Dajjal kecil telah lama pun ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi, yang disebut Musailamatul Kazab. Ada seorang lelaki yang mengaku dia juga seorang Nabi, dan dia disebut Musailamatul Kazab, Musailamah si penipu. Ada Dajjal juga membawa maksud penipu. Jadi muslimin muslimat, kemudian kita baca Asmaul Husna. Nabi SAW bersabda, man asaha, barang siapa yang menghafal beramal dengan Asmaul Husna, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk syurga. Jadi siapa yang istiqamah hadir kuliah Riyadhus Shalihin kita jam 7 hingga jam 8 lebih kurang, kadang-kadang lebih, maka insya-Allah kita akan merutinkan harian kita dengan bacaan-bacaan yang dituntut, yang disandarkan daripada firman Allah dan juga hadis Nabi SAW. Jadi paksakan diri untuk hadir pada kuliah ini secara istiqamah daripada awal. Kan? Sambil-sambil mengemas sudah start dah pukul 7. Sebab kemungkinan jika kita tak hadir majlis ilmu seperti ini yang sama-sama mengajak membaca Asmaul Husna, kemungkinan kita tidak membaca Asmaul Husna beberapa hari, beberapa minggu, mungkin berbulan-bulan. Kalau kita nak baca saja-saja dekat rumah lepas solat, kadang-kadang tu agak susah, kita terlupa. Tapi bila ada majlis ilmu yang memulakan dengan Asmaul Husna, maka sama-samalah kita istiqamah supaya kita dapat dakhalal jannah. Itu sabda Nabi SAW, inna lillah, sesungguhnya bagi Allah tis'atun wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kecuali 1, maksudnya 99. Man ahsaha dakhala jannah, siapa yang menghafalnya, membacanya, beramal dengannya, maka dia akan masuk syurga. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, pagi ini merupakan kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-151. Siri yang ke-151. Sahabat-sahabat yang ada kitab yang sama dengan saya, iaitu kitab warna hijau putih ni, anda boleh buka muka surat 111. Hari ini kita akan membacakan muka surat 111
kuliah Riyadhus Shalihin kita, boleh catat siri yang ke-151. Kita sudah pun berpindah ke tajuk baru bermula daripada hari Isnin baru ini, iaitu tajuk Mujahadah. Mujahadah iaitu bersungguh-sungguh. Kita dah bincangkan pada hari Isnin baru ini apakah perkataan yang dimaksudkan dengan mujahadah. Mujahadah itu adalah memerangi hawa nafsu. Asal perkataan juga daripada root wordnya daripada jahada, bersungguh-sungguh. Subhanallah. Jihad juga asal pada perkataan yang sama. Jihad, berjihad, berjuang. Jadi mujahadah ini boleh membawa maksud berjuang, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita, melawan bisikan syaitan, melawan bisikan manusia yang mengganggu kita. Sama ada yang mengganggu majlis ilmu, lawan. Bukan suruh lawan, lawan dengan kadang-kadang dengan mengabaikan. Masya Allah, tak perlu kita nak membalas. Sebab kita tahu tujuan dia hadir untuk apa. Jadi kita kena jelas tujuan kita hadir majlis ilmu untuk apa. Tujuan kita hadir majlis ilmu pada pagi ini, betulkan niat kita. Betulkan niat kita semua hadir majlis ilmu pada saat ini untuk mendapat ilmu yang benar. Untuk mendapat ilmu sebagai satu cahaya. Sahabat-sahabat semua, ilmu adalah cahaya. Yang memadamkan cahaya ilmu adalah maksiat. Di majlis ilmu muslimin muslimat yang sedang dipancarkan cahaya, yang memadamkan majlis ilmu juga maksiat. Subhanallah, apa itu maksiat? Apa saja yang Allah tidak suka, semua itu maksiat. Apa saja yang Allah larang, semua itu maksiat. Jangan kita bayangkan maksiat ni berdua-duaan. Maksiat ni apabila kita mendedahkan aurat saja. Tetapi bila kita tidak beradab, Allah tidak suka. Bila kita tidak mengumpat, itu maksiat. Bila kita, apa saja larangan Allah, larangan Nabi SAW, semua itu maksiat. Jadi subhanallah, kita harus faham majlis ilmu adalah nur, iaitu cahaya. Dan yang memadamkan cahaya ilmu adalah maksiat. Sama ada maksiat kita yang sembunyi ataupun maksiat kita yang terangan. Jadi subhanallah, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Ada yang kata main TikTok pun maksiat. Sahabat-sahabat, TikTok ke, FB ke, IG ke, apa lagi, Twitter ke, YouTube ke, semua itu medium. Semua itu medium, sahabat-sahabat. Perantaraan, alat saja. Kalau saya tanya tuan-puan sekalian, pisau bahaya tak pisau? Mungkin ada orang nampak pisau dari sudut dia boleh melukakan, kita akan kata bahaya. Pada kanak-kanak kita kata jangan main pisau, bahaya. Tapi bagi saya, seorang ibu, seorang isteri, ataupun sebagai seorang ayah, ataupun orang yang tukang masak, pisau tu kawan, bukan lawan. Kita perlukan pisau. Pisau tu sahabat di dapur. Kalau tak ada pisau, memang tak boleh masak. Macam mana nak potong bawang, macam mana nak potong ayam, nak potong ikan, macam mana nak potong sayur. Subhanallah, Allahu Akbar. Sama ada TikTok, YouTube, FB, IG, Twitter, apa sahaja, muslimin muslimat, semua ini adalah alat saja. Sejauh mana kita menggunakan alat ini untuk kebaikan, ataupun alat ini menjadi keburukan kepada kita. Kalaulah pisau itu lebih banyak melukakan kita daripada memberi manfaat, maksudnya kita orang tak layaklah guna pisau, tak pandai guna. Bila guna je luka. Kalaulah kita merasakan bahawa media sosial ini banyak merosakkan kita, kita tidak mampu mengawal hawa nafsu kita, mengawal diri kita sampai solat lambat, mengawal diri kita sampai melihat perkara yang haram, sampai melihat benda-benda yang lucah, menjadikan kita ini sampai akhlak lebih buruk, suka mengata, mengutuk orang, kan, terpengaruh dengan adu domba orang, sehingga kan kita membenci orang yang kita sendiri tak pernah jumpa. Kita membenci dan tak suka orang daripada hasil kita baca-baca, hasil kupasan-kupasan, hasil daripada kita lihat zahir dia. Sebenarnya kita tidak pernah ada kaitan hidup kita dengan dia. Kita tidak pernah berurusan dengan dia. Kita tidak pernah ada pengalaman buruk secara peribadi dengan dia. Tapi kerana media sosial, kita boleh membenci orang tanpa sebab. Kita boleh mengumpat, menghina, mengeji orang tanpa sebab. Jadi kalaulah kita lihat diri kita lebih banyak keburukan dengan media sosial, maka lebih baik kita memutuskan hubungan dengan media sosial. Betul saya cakap ni. Kalau rasa lebih banyak keburukan, maka kurangkan. Kalau kurang pun masih lagi banyak keburukan, maka apa yang perlu kita buat adalah terputuslah sekejap. Nikmatilah hidup ini yang tenang dan damai. Nikmatilah hidup ini dengan memiliki hati yang sejahtera. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun di sana ramai orang yang berubah jadi lebih baik dengan media sosial. Selama ni duduk di rumah, nak keluar menuntut ilmu payah.
kan, dengan komitmen anak, dengan komitmen kerja, dengan seharian menguruskan pelbagai urusan yang sibuk. Dengan sibuk, subhanallah, akhirnya media sosial memudahkannya untuk mendengar ilmu, untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Jangan kecil hati. Siapa yang kena beli, siapa yang beli jangan beli, dan yang kena beli jangan kecil hati. Saya tahu adik-adik, anak-anak yang berada di TikTok ni, ramai yang di TikTok ni adik-adik, anak-anak, orang muda. Kamu masih lagi muda. Hati kamu masih lagi fragile. Lembut sangat. Mudah berubah. Kedua, kamu masih tidak menempuh perjalanan hidup. Sebab berbeza. Orang yang setahun tua pun dah menempuh setahun yang berbeza daripada kamu. Jadi kami mak-mak ni, kan, subhanallah, faham sangat ni bagaimana membuat-buatnya perasaan ni orang muda ni. Okey, sahabat-sahabat, hari ini siri 151 bab mujahadah, kita akan membacakan firman Allah seterusnya. Kita akan buka muka surat 111, 111. Jadi siapa yang ada kitab apa pun, kan, kitab Riyadhus Shalihin, asalkan nama Riyadhus Shalihin, kitab Taman Orang Soleh, walaupun anda mempunyai versi kitab yang lain, boleh buka bab yang sama, iaitu bab bersungguh-sungguh mujahadah. Seterusnya kita akan membacakan firman Allah daripada surah Al-Muzammil ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Wa dhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Al-Muzammil ayat 8, Allah berfirman, dan sebutlah nama Rabbmu dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam banyak keadaan kita buat kerja sambil berzikir. Subhanallah, ini saya sentuh sikit je ni. Saya sentuh sikit, surface saja. Kita banyak melakukan perkara sambil-sambil tu berzikir. Betul kan? Masya Allah. Contohnya, masak sambil-sambil berzikir. Boleh tak? Jawapannya boleh. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Pahala apa? Pahala lidah berzikir. Pahala telinga berzikir. Kadang-kadang tengah masak, tengah buat kerja rumah, tengah menyapu, tengah lipat kain, kita pasang ceramah, ataupun kita pasang selawat, ataupun kita pasang bacaan Al-Quran. Subhanallah. Dapat pahala. Telinga mendengar, dapat pahala. Kan? Subhanallah. Lidah pun mengikut, dapat pahala. Cuma mungkin ada beza pada hati. Ada beza pada hati. Kadang-kadang hati kita tu khusyuk. Kadang-kadang hati tu lalai. Bukan lalai lah. Maksudnya kadang-kadang hati tu tidak betul-betul fokus kepada zikir. Sebab tengah masak, sambil mengemas, hati kita tu kan maksudnya sedang bahagi dua. Kejap fokus lipat kain, kejap fokus pada zikrullah. Sebab itu bila sebut zikrullah ada tiga. Zikrullah bil lisan, pada lidah. Subhanallah, subhanallah. Zikrullah pada perbuatan. Perbuatan kita menunjukkan kita zikrullah. Zikrullah pada hati. Hati kita juga mengingati Allah. Jadi sahabat-sahabat, sambil bawa kereta kita zikrullah, selawat, istighfar. Masya Allah, itu sangat bagus. Namun kita harus mencari waktu. Paksakan diri mencari waktu untuk kita zikrullah khusus. Bukan sambil-sambil. Bukan hanya sampingan. Bukan bawa kereta sambil tu zikrullah. Bukan buat kerja sambil tu zikrullah. Allahu Akbar. Tetapi kita perlu cari masa fokus sebagaimana kita buat pekerja-kerja kita juga fokus. Contoh kerja dunia. Subhanallah, contohlah tengok TV kan kita fokus. Tengok drama kan fokus. Tengok movie kan fokus. Contoh kita buat apa lagi fokus? Kita exercise contohnya. Bila kita buat sesuatu dengan fokus, kita dapat penghayatan. Bila penghayatan, kita dapat hasil yang terbaik. Betul kan? Bila kita menulis, kita fokus. Bila kita buat kerja dekat pejabat, buat kerja contohnya pergi menanam, kan kita fokus, kita boleh dapat decoration yang terbaik. Maksud bila fokus, kita akan dapat hasil yang terbaik. Begitulah juga apabila kita peruntukkan masa yang khas untuk zikrullah. Duduk lepas solat, kita paksa diri untuk zikir harian contohnya. Lepas solat, jangan tinggalkan bacaan ayatul kursi. Jangan, ada orang lepas solat dia nak cepat.
Jadi lepas solat bagi salam sambil-sambil dia buka telekong, sambil-sambil lipat sejadah, sambil-sambil tu dia baca ayatul kursi. Dapat pahala tak? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah tetap beri pahala. Tapi apa salahnya? Paksa diri duduk dan baca dengan tenang. Di sana terdapat hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa, subhanallah, yang membaca setiap kali selepas solat fardu, barang siapa yang membaca setiap kali lepas solat fardu ayatul kursi, maka tidak ada yang menghalangnya dengan syurga melainkan kematian. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak ada apa yang menghalangnya untuk masuk ke syurga Allah melainkan kematian. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa maksudnya? Kenapa dia belum masuk syurga? Sebab dia masih hidup. Yang membuatkan dia belum masuk syurga kerana dia masih hidup. Kematian adalah pintu kepada gerbang pintu syurga ataupun gerbang pintu neraka. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi, sesungguhnya kuburan itu adalah gerbang syurga ataupun gerbang neraka. Walaupun setelah mati kita akan masuk barzah, kita belum lagi menuju ke syurga ataupun neraka, kerana kita perlu menempuh dulu hari kebangkitan, iaitu di padang mahsyar untuk melalui proses hisab. Tetapi kubur bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang terpilih, kubur itu sendiri umpama seperti taman syurga, dan jika sebaliknya, na'udzubillah, jurang api neraka. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya ulang lagi sekali, sahabat-sahabat, kita beri tumpuan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas salat fardu, tidak ada yang menghalangnya untuk ke syurga Allah melainkan kematian. Maksudnya sebab dia masih hidup. Kalau mati insya-Allah ke syurga lah dia. Paksakan diri setiap kali lepas solat fardu baca ayatul kursi. Subhanallah, dah baca belum ayatul kursi selepas solat subuh tadi? Baca sama-sama sekejap. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ayatul kursi ini cuba kita baca dengan tenang ketika kita duduk selepas solat. Maksudnya, saya nak pergi kembali kenapa kita sebutkan ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat ke-8. Ini adalah dalam kuliah Riyadhus Shalihin kita bab yang ke-11, hari ini siri yang ke-151. Kita sampai kepada bab yang ke-11 itu bersungguh-sungguh mujahadah. Dan kita membacakan susunan Imam Nawawi dalam bab ini, iaitu firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Allah berfirman, dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Jadi, saya sebutkan tadi, kita boleh muslimin muslimat sambil-sambil buat kerja berzikir, boleh. Kan? Sambil lipat kain berzikir, sambil jemur kain berzikir, sambil bawa kereta berzikir, boleh. Sambil jogging berzikir. Tetapi sudah tentu berbeza dengan orang yang tidak menyambil-nyambilkan zikir, tetapi dia memperuntukkan waktu untuk zikrullah. Dan saya membacakan di antara amalan yang kita kalau boleh jangan buat sambil. Sebab ramai juga orang lepas solat, dia terus sambil-sambil saja. Sambil buka telekong, sambil lipat sejadah. Kan sebab dia rasa dia sangat sibuk, dia sangat terburu-buru. Sambil-sambil tu dia baca ayat kursi. Boleh ke? Boleh. Tetapi sudah tentu berbeza dengan orang yang duduk diam dan membaca dengan penuh khusyuk dan penghayatan. Muslimin muslimat. Ustaz, saya minta tim berikan saya kelebihan apa fadilat membaca ayatul kursi. Nanti kita bacakan lagi fadilat lain. Kita dah baca hadiah pertama, kelebihan membaca ayatul kursi. Dan sekiranya kita melihat tafsir kepada ayatul kursi, ia merupakan ayat al-kursi tentang kursi Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah.
Nanti kita tengok terjemahan masuk ayatul kursi. Okey, seterusnya. Allah berfirman, dan sebutlah nama Rabbmu. Maksudnya perbanyakkanlah menyebut nama Rabbmu, berbuat ikhlaslah dan bersungguh-sungguhlah di waktu luangmu. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Sampai ajal datang kepadamu. Subhanallah, sembah, taat, jadilah hamba Allah, abdikanlah diri kepada Allah sehingga ajal datang kepadamu. Subhanallah, seterusnya Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, maka barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan diperlihatkan setiap balasannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, jom kita baca sikit lagi tentang ayatul kursi ni. Subhanallah, tak apa, kita akan baca tengok lepas ni ayat kelebihan ayatul kursi. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masya-Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perhatikan ayat ini. Allah berfirman, barang siapa yang melakukan kebaikan, amal soleh, walaupun sebesar biji zarah, Biji zarah ni kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Kita kena lihat dengan mikroskop. Kan kita belajar, tengok melalui mikroskop, tengok biji zarah. Maksudnya zarah-zarah kita tak boleh lihat. Maksudnya kecil sangat. Allah berfirman, khairan yarah akan diperlihatkan balasannya. Akan diperlihatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarah. Orang tak tahu pun dia buat keburukan tu. Contoh muslimin muslimat. Bila kita buka FB, perasan tak ada banyak reels. Sekarang ni sebab kita tahu FB pun dah beli IG, Instagram pun dia memang milik FB. Kalau dulu Instagram ni milik syarikat lain kan, tapi dah lama beberapa tahun yang lepas FB dah beli Instagram. Kita boleh tengok FB dengan Instagram ni dia dah ada synchronize. Dia dah bersambung lah. Sebab itu iklan IG dah keluar melalui FB. Perasan tak? Jadi reels IG dah keluar melalui FB. Kadang-kadang kita bela FB, lepas tu nampak reels. Kan? Video reels yang pendek-pendek. Biasanya yang akan keluar adalah yang viral. Yang view dia sampai ratus ribu, puluh ribu, ada yang juta. Kan, mula kita tengok benda tu melintas, kita tekan. Lepas tu kita pun, bila dah tekan, dia akan bersambung dengan reels yang lain. Reel yang lain. Sebab itu, siapa yang tidak boleh mengawal, subhanallah, mengawal dirinya, memang kita akan hanyut. Kita akan hanyut terleka tanpa sedar masa terbuang 30 minit. 1 jam, kadang sampai pergi 2 jam. Boleh terlalai. Saya pernah berada di situasi terlalai. Kemudian saya tersedar dengan peringatan-peringatan yang datang. Bila nampak, terus sahaja scroll. Jangan berani-rani tekan reels tu. Sebab dia akan bersambung-sambung. Perasan tak? Akan lihat lagi yang menarik. Kalaulah kita baca Al-Quran 30 minit. 40 minit dah habis 1 juzuk. Kalau setiap hari kita konsisten menghafal Al-Quran 30 minit, setiap hari konsisten hafal 30 minit, dalam tempoh 3 tahun, 4 tahun, kita sebenarnya dah khatam 30 juzuk Al-Quran menghafal. Jika kita istiqamah. Sebab itu kita sebut, internet, media sosial ini adalah dadah ataupun candu manusia pada hari ini. Candu dadah. Dan dadah internet ataupun dadah media sosial, IG, FB, TikTok dan sebagainya, lebih dahsyat kesannya daripada dadah yang tu. Kalau dadah tu, penghisap dadah, penagih dadah tu ditangkap, lepas tu masuk rawatan. Ataupun memang orang avoid dia. Dia pun buat kena sembunyi-sembunyi, tak boleh terbuka. Kan, penghisap-penghisap dadah. Maksudnya, untuk jadi terlibat dengan dadah ni, agak sukar sikit lah. Mungkin dia ni dah sampai peringkat berani, boleh menipu, kan, kata sekian-sekian. Kalau mereka ni akan terjebak bila di luar kawalan keluarga dan sebagainya.
Tapi internet perkara yang orang tak nampak. Pegang phone, orang tak nampak melalaikan. Tengok phone, biasa. Kan? Sementara menunggu, tengok phone. Sementara buat kerja, tengok phone. Sementara nak tidur, phone. Jadi kecanduan ataupun ketagihan kepada internet tu tidak dilihat bermasalah. Sedangkan otak bahagian depan kita ni, nama apa dah otak bahagian depan ni? Otak bahagian depan. Siapa yang tahu? Berikan saya nama otak bahagian depan. Apa ya? Saya selalu leka dengan medsos. Ya, otak bahagian depan kita ni. BFC tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, betul. Ya, dahi, ada sebut dahi. Cerebrum. Ya. Cerebrum. Frontal lobe. Cerebrum frontal. Neuron. Subhanallah. Macam-macam. Cerebrum. Okey lah. Ada nama dia, BFC tu. Otak bahagian depan kita ni, apabila kita ketagihan sesuatu, otak kita bahagian belakang akan merembeskan hormon dopamin. Ya, hormon dopamin ni adalah hormon yang terhasil apabila kita syok, bila kita seronok, bila kita gembira. Hormon ni bagus, tetapi jika berlebihan bahaya. Sama seperti garam dalam makanan. Garam itu diperlukan supaya makanan tu rasa stabil. Garam dan gula, berlebihan bahaya. Hiburan itu adalah fitrah. Kita perlukan hiburan. Hidup ni tak boleh serius memanjang. Kita perlukan hiburan. Tapi bila hiburan berlebihan bahaya. Apabila kita gembira, kita syok, kita seronok, otak bahagian belakang ini, saya tak ingat otak bahagian belakang nama apa, dia akan merembeskan hormon dopamin. Hormon dopamin akan pergi ke otak bahagian depan yang mengawal diri kita. Marah, gembira, seronok, sedih adalah kawalan otak bahagian depan ini yang akan mengawal diri kita. Sebab itu kita pelik, macam mana boleh rasa sedih, excited, gembira, takut, berdebar, marah. Itu adalah kawalan otak yang akan memberi kesan kepada seluruh badan kita. Kan? Bila kita berdebar, jantung kita berdegup laju. Kan? Bila kita takut, badan kita mula mengeluarkan peluh. Maksud betapa besarnya peranan otak yang Allah ciptakan. Jadi apabila kita happy, kita gembira, kita syok, dan apabila datang ketagihan contohnya, dia akan merembeskan hormon dopamin yang begitu banyak ke otak bahagian depan BFC ni. Dan jika berlebihan, otak bahagian depan akan mengecut. Mengecut. Dan apabila dia mengecut, apa yang berlaku? Akan berlakunya daya hilang kawalan terhadap diri sendiri. Bila sampai dah mengecut, hilang daya kawalan. Apa yang berlaku? Kita tak boleh mengawal diri kita untuk berhenti. Sedangkan waktu solat dah masuk. Berhenti. Sedangkan jam pukul 3 petang dah, belum solat zuhur. Subhanallah. Kita bila tengok sesuatu benda yang marah, kita pun tak boleh mengawal diri. Kita pun marah, komen sama. Komen teruk sama. Subhanallah. Sebab itulah ramai remaja hari ini yang terlibat dengan pornografi. Dia bermula daripada tengok sikit. Bermula dia rasa geli. Dia rasa benci. Lama-lama dia tengok lebih. Lama-lama dia kecanduan, ketagihan pornografi. Tak tengok satu hari, dia tak boleh nak fokus. Ini dah sampai peringkat otak bahagian depan dah mengecut. Sehingga otak bahagian depan inilah yang memainkan fungsi dan yang membezakan kita dengan binatang. Binatang tidak ada otak bahagian depan BFC ini. Sebab otak bahagian depan inilah yang akan membezakan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang dosa, apa yang pahala. Otak bahagian depan inilah yang mengawal perilaku. Sebab itu kalau kita melihat anak kita sudah hilang kawalan diri. Bila ambil handset mengamuk. Bila tegur, dia tantrum lah, dia hempas pintu. Tak boleh dengar nasihat. Kerana ada sesuatu yang berlaku dalam proses otak dia. Dia ketagihan sesuatu yang menyeronokkan, akhirnya dirembeskan hormon dopamin yang begitu banyak. Otak bahagian depan dia mengecil. Subhanallah. Mengecil maksudnya tidak berfungsi dengan baik. Sebab itu bila buat dosa tak rasa berdosa. Bila buat salah tak rasa bersalah. Sebab itu kadang-kadang bila berhadapan dengan orang ini, orang yang sebegini, anak-anak kecil sebegini, kita anggap dia perlu dibantu. Dia ada gangguan ketidakstabilan otak. Jangan sebut masalah otak, gangguan otak, kan orang marah pula. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ada yang tanya, Ustazah macam mana nak berhibur dengan cara Islam? Masya Allah. Islam tidak menghalang hiburan. Tetapi hiburan yang boleh membantu kita
menjadi seseorang yang lebih baik. Subhanallah, mula-mula kita tak biasa tahu hiburan yang Islamik, contoh nasyid, contoh zikir. Sebab hati kita belum biasa. Samalah macam makanan yang baru kita makan. Kita first time makan, kita tak biasa makan. Kita dah biasa makan makanan yang kita suka. Tapi bila dah biasa lah lama kita suka. Sama juga dengan hiburan Islamik ni, zikir-zikir, buka zikir. Ada orang kata, Ustazah, saya bila dengar lagu saya release. Saya rasa macam tenang. Ketenangan daripada lagu yang melalaikan, ketenangan yang sementara. Tetapi kesan buruknya adalah hati semakin hitam, hati semakin gelap. Yang tenang kadang-kadang boleh datang daripada hawa nafsu. Hawa nafsu. Tapi bukan tenang yang sebenar. Tenang yang menipu. Tenang yang sementara. Tenang yang akan memberi damage yang lebih lama. Kerosakan yang lebih panjang. Tetapi tenang yang datang daripada kita dengar zikrullah. Kita dengar bacaan Al-Quran. Kita dengar kuliah-kuliah. Kita dengar salawat. Tenang itu memberikan jangka masa yang panjang. Itu firman Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan berzikir mengingati Allah, jiwamu akan tenang. Ustazah tengok cerita tak? Dah lama juga tak tengok, tapi sekali-sekala saya tengok. Saya tengok. Memilih. Tapi pilih movie yang bagus. Pilih cerita yang bagus. Kalau drama dah lama tak tengok. Drama bertahun-tahun dah kot tak tengok. Subhanallah. Kita tak pasang Astro, tak ada Enjoy, tak ada apa-apa. Netflix pun tak ada, muslimin-muslimat. Habis tu ada apa? Ada YouTube. Jadi sekali-sekala pasanglah, sebab kat rumah ni cuma ada smart TV, jadi boleh pasang dengan wifi YouTube. Tengok YouTube. Itu pun kita pilih. Sebab tu kadang-kadang anak-anak minta seminggu sekali ke nak tengok movie, kemudian kita pilih lah. Kan ada kartun, kadang-kadang kartun pun kita boleh terhibur kan. Kita pilih lah. Lepas tu movie-movie yang bagus daripada Turki banyak drama yang bagus daripada Turki pun banyak. Jadi itulah, kita boleh saja berhibur. Buat macam-macam lah. Okey, nanti kan kita kupas semula. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak pergi kepada tadi tu, apa yang kita sebutkan dalam hadis Nabi, siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarah akan diperlihatkan, dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarah akan diperlihatkan juga. Saya nak berkongsi satu kisah. Saya baca dalam kitab tasawuf. Tapi kitab ni saya rasa dah dekat office, tak ada dekat rumah ni. Kitab tasawuf. Kalau tengok ni saya boleh cam warna coklat. Menyelami samudera tasawuf. Oleh doktor apa tu yang banyak tulis kitab tasawuf. Ada warna coklat. Bukan Syekh Fahmi Zamzam, ada doktor tu. Tapi tak apa kalau Encik Suami jumpa. Tuan-puan nak dengar cerita tak? Mari kita cerita ya. InsyaAllah sekadar saya ingat. Kisah ini diriwayatkan dalam satu riwayat mengisahkan tentang seorang Nabi yang bukan Rasul. Dia bukanlah Nabi yang tergolong dalam 25 orang Nabi yang wajib kita beriman. 25 orang Nabi itu, ada 25 Nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran dan mereka juga Rasul. Tapi kisah yang saya nak ceritakan ini adalah kisah seorang Nabi yang bukan Rasul. Jadi namanya pun tak tahu. Dan kita tahu Nabi masih ramai. Rasul saja 25 orang tu. Nabi dikatakan beratus-ratus. Ada riwayat mengatakan ada beribu Nabi. Jadi ada kisah seorang Nabi ni, Masya Allah, pada satu malam dia bermimpi. Allah memerintahkan dia untuk melakukan beberapa perkara pada keesokan harinya. Subhanallah. Allah memerintahkannya untuk melakukan beberapa perkara pada keesokan harinya. Jadi kita tahu para Nabi ini kadang-kadang dia datang perintah melalui mimpi. Dan pelbagai bentuklah wahyu Allah datang. Jadi wahyu Allah datang kepada Nabi ini dalam bentuk mimpi. Arahan pertama, perintah Allah yang pertama dalam mimpi ialah, apabila kamu bertemu dengan satu bukit, maka makanlah. Apabila kamu bertemu dengan satu bukit, maka makanlah. Subhanallah. Saya tak ingat, tapi kalau baca kitab tu kita akan tengok detail. Mungkin tim yang berada di pejabat boleh cari dan snapkan cerita tu. Cerita tu saya tak ingat dalam bab sabar macam tu lah. Menyelami samudera tasawuf. Snap, lepas tu saya baca sebab saya takut salah. Ini apa yang saya ingat ya. Allah perintahkannya, bangunlah pagi besok, lalu kamu berjalanlah menuju ke timur ke barat, macam itulah. Lalu kamu akan bertemu dengan sebuah bukit, maka makanlah. Arahan kedua, apabila kamu bertemu dengannya, maka sembunyikanlah. Sembunyikanlah. Allah berfirman dalam mimpi, apabila bertemu, sembunyikanlah. Jadi yang arahan pertama, apabila kamu bertemu dengannya, maka makanlah. Tak sebut bukit. Bila kamu bertemu, maka makanlah.
Apabila kamu menemuinya, maka sembunyikanlah. Lepas tu arahan yang ketiga ialah apabila kamu diberi, maka terimalah. Apabila kamu diberi, maka terimalah. Lepas tu arahan yang keempat daripada Allah adalah apabila diminta, maka tunaikanlah. Lepas tu arahan yang kelima ialah larilah sejauh-jauhnya. Apabila bertemu, larilah sejauh-jauhnya. Ada lima perintah Allah dalam mimpi. Yang pertama, apabila kamu menemuinya, makanlah. Arahan kedua, apabila kamu menemuinya, sembunyikanlah. Arahan ketiga, apabila kamu diberi, terimalah. Arahan yang keempat, apabila kamu diminta, tunaikanlah. Kemudian arahan yang kelima daripada Allah dalam mimpi, apabila kamu bertemu, larilah sejauh-jauhnya. Lalu Nabi ini bangun daripada tidur. Bila bangun daripada tidur, teringat mimpi dan perintah Allah pada malamnya, lalu bermulalah perjalanannya. Dia pun berjalan sebagaimana Allah perintah. Saya lupa suruh pergi ke barat ke timur. Allahu Akbar. Jadi bila dia berjalan, lalu dia melihat ada sebuah bukit. Sebuah bukit yang besar. Subhanallah. Sebuah bukit dikatakan warna hitam, sebuah bukit yang besar. Subhanallah. Ini kan padang pasir, suasananya memang kalau kita pergi padang pasir ada banyak bukit-bukit berwarna hitam sebab batu-batunya hitam. Lepas tu dia pun teringat perintah Allah. Allah memerintahkan supaya makanlah. Lalu subhanallah dia berfikir macam mana nak makan bukit yang begitu besar ni. Lalu dengan niat dan nekat untuk melaksanakan perintah Allah tanpa ragu-ragu, dia pun pergilah menuju ke arah bukit tersebut dengan niat yang dia akan memakan bukit tersebut. Wallahu a'lam bagaimana, tapi dia ingin melaksanakan apa-jua perintah Allah walaupun dilihat tidak logik pada akal. Kemudian dia pergi mendekati bukit tersebut. Lalu bukit tersebut Allah tukar, Allah ubah menjadi sekeping roti yang manis, lalu dia makan dan dia rasa kenyang. Maksudnya bukit itu bertukar menjadi roti yang manis. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Bila meneruskan perjalanan, dia melihat ada satu tekor. Ataupun ada satu, kita panggil tekor lah. Tekor yang cantik, tekor emas yang cantik. Lalu dia teringat perintah Allah. Allah perintahkan apa? Sembunyikan. Sembunyikan. Nanti kita dengar apakah hikmah ataupun kisah di sebalik perintah Allah ini. Allah perintahkan apa dia? Sembunyikan. Apabila kamu menemuinya, sembunyikan. Lalu lelaki ini, Nabi ini terfikir, teringat perintah Allah. Dia pun gali. Ada kaitan dengan firman Allah yang kita bacakan ni. Dia pun gali tanah, dia pun tanam tekor emas itu. Dia tanam. Lepas tu dia mula berjalan, tekor tu keluar balik. Muncul balik. Naik balik di atas tanah. Lepas tu dia gali lagi, dia tanam, dia gali lebih dalam. Lepas tu dia tanam. Dia bergerak berapa langkah, tekor tu keluar balik. Allahu Akbar. Kemudian dia lakukan kali ketiga. Dia gali lebih dalam lagi. Kemudian dia tanam. Lalu dia berlalu berapa langkah. Dan dia mendapati tekor itu keluar lagi. Lalu diserahkan kepada Allah. Kerana apa? Dia telah berusaha untuk menyembunyikan sebagaimana Allah perintahkan. Dan itulah yang dia lakukan. Kemudian tiba-tiba datang pula seekor burung kecil. Seekor burung kecil datang kepadanya. Subhanallah. Menuju kepadanya. Wahai Nabi Allah, sembunyikanlah aku. Tolonglah aku. Sembunyikanlah aku. Simpanlah aku. Kan, tolonglah aku kerana aku sedang dikejar oleh seekor burung yang besar untuk memakanku. Lalu diteringat perintah Allah. Apabila diberi, maka terimalah. Apabila diminta ataupun diberi. Maksudnya diberi sesuatu amanah. Burung kecil ini memberikan amanah untuk menjaganya. Lalu dia pun terima. Dia ambil burung kecil tu, disimpan dalam bajunya. Menyembunyikan burung kecil tersebut. Kemudian, datanglah burung besar yang sedang mengejar burung kecil ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu burung besar ini pun berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya adakah kamu melihat burung kecil itu? Sesungguhnya burung kecil itu makananku. Kan, aku perlu makan. Itu adalah rizkiku. Itu adalah makananku. Lalu sekarang dia confused ni. Sebab perintah Allah yang keempat apa dia? Perintah Allah yang keempat adalah apabila kamu diminta, tunaikanlah permintaan. Jadi sekarang burung kecil memberi amanah untuk dia menjaganya.
Sekarang burung kecil itu dia sembunyikan dalam pakaiannya. Sekarang ada burung besar pula datang yang sedang mengejar burung kecil tadi. Kan? Burung besar ni kata, sesungguhnya ia adalah makananku. Berikanlah kepadaku. Aku lapar sekian-sekian. Sekarang perintah Allah yang keempat, apabila diminta, tunaikanlah. Confused sekarang macam mana ni? Kalau serah burung kecil dah beri amanah. Kan? Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi ini memang di luar jangkaan. Allahu Akbar. Nak sebut pun ngeri. Tapi inilah kisah yang saya baca dalam kitab tasawuf ini, Masya Allah. Iaitu dia mengambil pisaunya, lalu dia mengambil sebahagian daging pahanya, lalu diberikan kepada burung besar itu. Lalu burung besar itu lari membawa makanan. Dan dia pun melepaskan burung kecil ini. Dia melaksanakan 2 tugas dengan sebaiknya. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Dia teruskan perjalanan, lalu dia menghidu bau yang sangat busuk. Bau yang sangat busuk dan hanyir. Lalu diteringat perintah Allah, apabila kamu menemuinya, maka larilah sejauhnya. Maka dilarilah sejauhnya. Kemudian Nabi ini sebelum tidur, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu, maka tunjukkanlah apakah hikmah di sebalik. Lalu dia tidur. Lalu bila dia tidur, Allah menjawab setiap apa yang dia lakukan. Allah menjawab, perkara pertama yang kamu bertemu dan kamu diperintahkan untuk memakannya, itu adalah nafsu amarahmu. Nafsu amarahmu. Subhanallah. Subhanallah. Dan ditafsirkan, nafsu marah ini boleh jadi sebesar bukit. Bila kita marah dan kita tidak boleh mengawal diri kita, muslimin-muslimat, kemarahan itu boleh membesar. Marah lagi. Ikut lagi hawa nafsu marah. Besar lagi. Dia boleh jadi besar dan menghempat dan merosakkan kita. Tapi apabila kita marah kerana Allah. Bila kita marah kerana Allah, subhanallah, maksudnya kita marah sesuatu yang Allah suruh kita marah. Sesuatu berkaitan dengan agama. Sesuatu berkaitan dengan maruah. Kan, kalaulah kita ni sebagai pekerja, kita marah apabila perkara yang berkaitan dengan maruah kita sebagai pekerja. Bos tak bagi solat, bos tak bagi tutup aurat. Itu marah yang diberi pahala. Sebagai bos pula contohnya, kita marah benda yang melibatkan tugas-tugas, tetapi dalam rangka yang tidak melampaui batasan syariat. Jangan maki hamun, jangan sekian-sekian, jangan mengaibkan dan sebagainya. Fokus kepada tugasan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebagai ibu ayah kita ada marah. Tapi ramai ibu ayah tidak marah anaknya dedah aurat. Tidak marah anaknya tengok cerita-cerita yang melalaikan. Tapi marah sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan dirinya. Jadi kita lihat kita marah apa. Sebab itu, apabila marah itu dikendalikan, Allah berikan gambaran. Ia umpama seperti roti yang manis. Bila kamu makan, bila marah itu kamu boleh kawal, dia akan mengecil dan menjadi roti yang manis. Jadi subhanallah, kita memang kena belajar mengawal marah. Macam mana nak mengawal marah? Marah ini berada di mana, tuan-puan sekalian? Kan, kalaulah kita kata iman itu di hati, marah pula di mana? Marah itu di nafsu. Nafsu dan hati ini saling, hati nurani kita dan nafsu ni saling, orang kata saling bertumbuk. Bukan, maksudnya saling berlawan. Kadang-kadang hati nurani kita menang. Kadang-kadang hawa nafsu kita menang. Ia tergantung kepada siapa yang kita beri makan lebih. Subhanallah. Contohlah dalam diri kita, subhanallah, ada kucing, ada singa. Masya Allah. Kalau kita banyak beri makanan kepada kucing, kucing ini jinak. Kan, jadi kucing ini jinak. Tapi beri banyak makan kepada singa, maka singa ini pun akan semakin kuat, semakin sihat. Apa maksud saya lah? Itu analogi saja. Kita ada nafsu, kita ada hati nurani. Kita lebih banyak beri makan kepada nafsu ke hati nurani. Kalau kita banyak beri makan kepada hati nurani, kita banyak berzikir, kita solat di awal waktu, kita banyak selawat, kita banyak dengar majlis ilmu, kita banyak membaca Al-Quran. Itu makanan hati nurani. Jadi hati nurani kita sehat dan kuat. Bila kita ada sesuatu yang marah, ada sesuatu yang membuatkan kita kecewa, kita kena kutuk, kena hina, kena kecam, tapi sebab hati nurani kita sihat dan kuat, kita boleh hadapinya dengan tenang. Tapi apabila kita lebih banyak memberikan makanan kepada nafsu, berhibur, duduk layan TikTok,
duk layan YouTube yang mengarut, duk layan influencer, duk tengok artis-artis je, tengok mata tu saya tengok benda yang maksiat, wanita-wanita dedak aurat, tarian-tarian itu, tarian ini, telinga pula dengar muzik-muzik melalaikan. Kita sedang memberikan kekuatan kepada nafsu. Apa yang berlaku? Bila datang hujan sikit, kita melenting, kita marah. Datang hujan sikit, jatuh terduduk dalam tempoh yang lama. Bila datang hujan Allah sikit, melalui manusia ke, melalui rezeki ke apa, kita tidak boleh mengawal diri kita. Terus lepaskan kepada anak, lepaskan pada suami, lepaskan pada isteri. Hati resah gelisah. Jadi lihat apakah yang paling banyak kita beri makan. Kita kena ubah diri kita. Kita nak syarat orang berubah. Kita kata, kalau tak buat macam ni Umi tak marah tau. Kita nak syarat anak jadi elok. Kita nak syarat suami elok. Nak syarat isteri elok. Nak syarat semua elok baru kita jadi elok. Kita tidak boleh mengawal di luar, yang kita boleh kawal di dalam. Kita tak boleh kawal orang supaya tak menyakiti kita. Kita tak boleh kawal orang supaya tidak menghina, mengeji, mengecam kita. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku pada anak-anak. Yang kita boleh kawal adalah diri kita. Perhatikan kita banyak beri makan kepada mana. Kembali kepada tadi, yang pertama Allah menjawab itu adalah hawa nafsu amarahmu. Yang mana jika kamu kawal ia akan jadi seperti sebuku roti yang manis. Kita marah tak boleh dibuang. Tak ada kursus untuk buang marah. Kursus pengurusan marah ada. Ataupun kursus pengurusan stres. Sebab marah ini ada waktunya wajib marah. Contohnya apa-apa yang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan maruah, berkaitan dengan harta kita. Ada orang ambil secara zalim dan sebagainya. Marah yang mendapat pahala. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Yang kedua, Allah menjelaskan, kan, apabila lelaki ini buat apa, kan, seorang nabi ini dia jumpa tekor emas, lepas tu Allah perintahkan supaya sembunyikan. Lalu dia gali tanah, dia sembunyikan, keluar lagi. Dia gali lagi, sembunyikan, keluar lagi. Sampai 3 kali dia buat, dia pun serah pada Allah. Allah menjawab, itu adalah amalan baikmu, amalan kebaikanmu. Walaupun kamu sembunyikan macam mana pun, Allah akan perlihatkan. Allah akan perlihatkan balasan. Allah akan balas. Sebab itu, muslimin muslimat, kita kena berusaha, bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal kebaikan kita sebanyak-banyaknya. Yang orang nampak secara zahir tu tak apalah. Solat fardu 5 waktu. Memang Allah tuntut untuk solat di hadapan ramai, iaitu di masjid. Solat berjemaah. Subhanallah. Lepas tu zikir pula depan orang. Kalau kita kata ibadah tu semua kena sembunyikan, silap. Kita solat terbuka. Kita bayar zakat, lagilah terbuka. Pergi kat pusat zakat lagi. Pergi angkat ni lagi, orang nampak. Bila kita perlu bantuan, membantu orang fakir miskin, orang susah, kita pergi ke rumah, kita nak sorok daripada siapa? Tuan rumah pun tahu, orang pun tahu. Subhanallah. Kan, pergi buat dakwah, pergi buat kerja kebajikan, buat bantuan misi-misi banjir. Sebab itu jangan semudahnya kita kata, subhanallah, itu menunjuk-nunjuk tu. Kan, itu sekian-sekian. Ada orang dia buat sesuatu kebaikan, lalu dia tunjukkan di media sosial. Jika melibatkan duit orang ramai, memang perlu tunjuk. Sebab apa perlu tunjuk? Supaya ada bukti. Supaya orang tenang. Kan? Kenapa dia ni duit bagaimana gini-gini sekian-sekian. Keyakinan. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Namun saya percaya setiap orang ada secret life. Ada secret life. Ada kehidupan peribadi. Ada rahsia hidupnya dengan Allah. Kita lebih baik kita bersangka baik. Jika sebanyak itulah dia dilihat kebaikannya. Lebih banyak kebaikan yang disembunyikan. Subhanallah. Cuma dalam mimpi ini Allah menjawab. Kan? Dia sembunyikan tekor, keluar balik. Maksudnya firman Allah yang kita bacakan ini, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah akan diperlihatkan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita sembunyikan macam mana pun kebaikan yang kita buat, Allah akan perlihatkan balasannya di mahsyar kelak. Allah akan bongkar, Allah akan keluarkan walaupun sebesar biji zarah. Sebab itu jangan meremehkan melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah. Bulan bulan Syawal ni, ada banyak orang buat jemputan rumah terbuka. Jika boleh, kita memenuhi semua jemputan. Bukan sebab kita nak apa-apa, tetapi kerana ia ada kebaikan yang begitu banyak. Ada jemputan,
Kalau ada 5, pandai-pandailah adjust. Pandai-pandailah bahagikan masa. Subhanallah, kadang-kadang rasa berat nak pergi, tapi di situ ada kebaikan banyak. Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Bila Nabi ditanya, bukan Nabi ditanya, Allah perintahkan, tanyalah kepada seorang lelaki. Allah perintahkan malaikat pergi bertanya pada seorang lelaki yang menempuh perjalanan untuk ziarah saudaranya. Lalu malaikat pun pergi bertanya, apakah tujuanmu untuk berziarah? Lalu dia menjawab, aku menziarahi saudaraku kerana Allah. Kerana Allah. Lalu malaikat itu diperintahkan Allah untuk beritahu kepada pemuda itu, sesungguhnya Allah mencintaimu kerana kamu mencintai saudaramu kerana Allah. Maksudnya tu apa sekalian, berziarah ni sebenarnya dituntut. Kalau tidak ada proses ziarah, macam mana kita nak terima tetamu? Sedangkan menerima tetamu adalah melayani dan menyantuni tetamu pahala besar. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifuhu falyakul khaira. Nabi sebut 3. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Maksud beriman pada kiamat, kita yakin ada syurga, kita yakin ada neraka. Kita percaya adanya balasan baik, balasan buruk, mahsyar semuanya. Subhanallah, Nabi bersabda, barang siapa yang beriman dan yakin dan percaya kepada Allah dan juga hari kiamat, falyakul khaira, dia akan bercakap yang baik-baik. Dia mesti, kalau tulis yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Orang yang tulis benda yang negatif, benda yang buruk, komen, mengata, mengutuk, terlibat dengan portal-portal, page-page yang suka gosip-gosip, lepas tu kita pun, kita kata, alah, saya saja komen. Kadang tu kita komen gurau, tetapi kita macam, saya tengok sekarang ni memang berlumba-lumba nak komen, lepas tu dia bergebuk untuk dapat like, komen mana yang lebih banyak like, kan, komen mana banyak. Maksudnya perbuatan-perbuatan tu, kadang tu, ya, dan kita tahu benda-benda yang viral ada berkaitan dengan individu. Semua itu lara, semua itu lalai, semua itu berdosa. Benda-benda yang membawa orang supaya mengutuk, mengeji, menghina. Na'udzubillah min zalik. Tuan-puan sekalian, Nabi sebut, falyakul khaira, mereka akan berkata baik. Walyukrim jarahu walyukrim daifu. Orang yang beriman, ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat, ada mereka yang cakap baik, termasuk tulis baik, dan mereka ini orang yang menyantuni tetamu, kan, yang menghormati tetamu, memuliakan tetamu dan juga memuliakan jiran. Jadi saya suka menasihatkan diri saya dan sahabat-sahabat, kita buat rumah terbuka, kita jemputkan kawan. Parking lah penuh ni, banyaklah parking depan rumah kita, tapi jiran yang terdekat kita tak ajak pun datang. Jiran boleh terasa, subhanallah, kita ni berjiran, rumah tu asyik penuh je. Rupanya ajak kawan sepejabat, kan, ajak family. Bukan salah nak ajak kawan, nak ajak family. Tapi sebelum kita buat rumah terbuka, ajakkan kawan, jangan lupa jiran. Sebab apa? Nabi SAW ada bersabda, muslimi muslimat. Sabda Nabi, Nabi bersabda, sesungguhnya aku menyangkakan jiran itu boleh mewarisi harta kerana banyaknya peringatan daripada malaikat Jibril akan jiran. Nabi kata, sehingga kan aku menyangkakan jiran ni boleh mewarisi harta. Maksud lepas mati, kan pewaris harta ni kan kaum kerabat saja. Orang yang boleh mewarisi harta kalau lepas kita mati kan keluarga terdekat. Ibu, ayah, adik-beradik, suami, anak-anak, isteri. Betul kan? Tapi Nabi sebut, aku menyangkakan jiran ni boleh warisi harta kerana betapa banyaknya malaikat Jibril memperingatkan aku tentang jiran. Subhanallah. Dan kalau kita himpunkan firman-firman Allah ataupun hadis Nabi lah yang banyak tentang jiran, sangat banyak. Antaranya, Nabi pernah ditanya tentang seorang wanita yang menyakiti jirannya, tetapi dia banyak ibadah. Lalu Nabi kata tempatnya di neraka. Dan Nabi ditanya tentang wanita ke lelaki macam itulah yang menjaga hak jiran, tetapi dia maksudnya ibadahnya biasa. Nabi kata tempatnya di syurga. Subhanallah. Jadi dalam musim-musim kita melayani tetamu, kita ajak kawan datang dan sebagainya, jangan lupakan ajak jiran terdekat juga. Sebab itu kalau dululah kan, sebelum ini kalau kami bila musim Syawal tak jemput sebersalah orang nak datang, kau datang sikit-sikit payah, jadi kita buatlah. Tapi kami buat untuk jiran dulu, lepas tu barulah ajak pada kawan-kawan yang jauh.
Tapi bila mampu, buat je sekaligus. Dulu tak mampu, masa buat sikit-sikit. Sebab kita masak sendiri, kita pun tak ada orang yang bantu, tak terlayan. Jadi buat berperingkat. Sebab apa buat tu? Sebab jiran ni cakap nak mari jalan, jiran ni cakap nak ni. Kalau layan satu-satu keluarga, banyak sangat masa yang diperlukan. Jadi tu yang buat sekaligus. Subhanallah. Dan apabila kita dijemput, maka jika kita tidak ada keuzuran, kita perlu memenuhi. Penuhi itu bukan saja-saja nak kita tengok rumah dia, bukan apa. Niat hati nak hubungkan silaturahim. Pahala besar. Siapa yang menempuh perjalanan untuk ziarah saudaranya kerana Allah, maka Allah akan mencintainya. Jadi jangan milih-milih. Okey, ada 10 buah, ada 5 buah rumah. Kita pilih yang ni, duit raya banyak sikit. Rumah ni besar sikit. Rumah ni banyak ni. Rumah ni tahun lepas kita pergi makan kuih raya je. Contoh. Jadi subhanallah, sebab itu malaikat bertanya tu. Allah beritakan malaikat, apakah tujuan kamu pergi ziarah? Adakah kamu ada hajat? Adakah kerana sebab-sebab tertentu? Ada kepentingan? Tidak. Kerana Allah. Kerana Allah. Apa maksud ziarah kerana Allah? Sebab kita tahu bila kita ziarah dapat pahala. Kita nak dapat pahala daripada Allah. Jadi itu yang kita pergi ziarah tu. Jadi bila ziarah jaga adab. Kan tak perlulah lama-lama. Kan dah jumpa. Kadang-kadang bila ziarah, kita bawa sikit buah tangan. Kadang bawa satu bekas je biskut raya. Tuan rumah dah seronok. Kadang bawa satu botol air. Kan bang singgah kejap Petronas. Bawa air satu botol je. Bawalah air apa-apa kan. Buah tangan contoh. Tak apa tak bawa buah tangan. Tetapi jangan lupa mendoakan. Subhanallah, ada orang datang beraya rumah saya. Sebelum balik dia doa, ya Allah berkatilah rumah ini dan seluruh isinya ya Allah. Berkatilah ya Allah. Allah akbar, seronok. Sungguh saya sebut muslimin muslimat. Bila ada tetamu, bila balik dia doakan, itulah kebahagiaan, itulah hadiah yang terbesar. Jadi antara adab berziarah, tak perlu lama-lama, tuan rumah pun perlu melayani orang lain penat dan sebagainya. Yang kedua, mendoakanlah. Tuan rumah tak reti doa dalam bahasa Arab. Memang ada doa sebenarnya bagi orang yang memberi makan. Ada seorang ustazah tu datang, lepas tu dia doakan, ya Allah berilah makanan syurga kepada tuan rumah ini sebagaimana dia memberi makan kami pada hari ini. Sebab bila tuan rumah jamu makanan kan, lalu doa, ya Allah berikanlah makanan syurgamu ya Allah sebagaimana orang yang datang, sebagaimana tuan rumah ini memberi makan kepada orang ramai. Ui, seronok dapat doa macam tu. Jadi kadang-kadang kita ni tak reti dan malu nak berdoa. Jadi doa senyap-senyap pun jadilah. Kan? Nak doa depan-depan kan gagap pula kan? Gagap. Maksudnya, kalau ustaz-ustazah tu pandailah nak berdoa. Kita yang orang biasa ni kan, kita orang biasa, saya orang biasa juga, nak berdoa orang nampak pula kan gagap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah. Tak apa, doa sembunyi pun tak apa. Ya Allah berkatilah rumah ini dan seluruh isinya ya Allah. Dan berilah makan di syurga sebagaimana rumah ini, tuan rumah ini memberi makan kepada kami hari ini. Lepas tu kita balik. Subhanallah. Macam kisah yang kedua kita baca tadi. Allah akan perlihatkan di mahsyar kelak. Kita berdoa pada dia. Kat dunia kita pun nak balik. Balik dulu ya. Kita nak cakap, saya doakan tadi, pun malu nak cakap. Kan, kita pun segan. Tapi tak apa, Allah Maha tahu. Walaupun orang tu tak tahu, kita doakan dia, tuan rumah tak tahu, Allah tahu kan. Sampai, hati dia sampai. Hati dia rasa sayang kita. Hati dia rasa seronok, kita jadi tetamu. Faham tak maksud saya? Kita doakan orang kan, muslimin muslimat. Kita doakan dia. Tapi kita nak cakap kat dia pun malu. Kita pun nak jaga hati kita, kita tak cakap. Tapi kasih sayang itu sampai. Allah yang akan melunakkan hati tu. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Itu kisah yang kedua. Yang ketiga, subhanallah, bila burung kecil tu kan, siapa yang baru masuk, sebab saya tengok ramai baru masuk, 3.7 campur 1.7 jadi berapa Ustaz? Dan 5.4. Lebih kurang 5,400 yang hadir ni. Siapa yang baru masuk kena dengar pada awal. Sebenarnya kita ada kisah Nabi. Kisah yang ketiga, burung kecil datang. Allah SWT menjelaskan itu adalah amanah. Apabila kamu diberi amanah, terima. Jangan kamu mengelak. Bukan cari amanah, bukan minta. Boleh tak saya nak jawatan ni? Boleh tak saya nak ni? Tak. Tetapi bila kamu diberi amanah, kamu kena terima. Buatlah semampu yang boleh. Bukan setakat mampu. Buat semampu boleh. Kalau setakat mampu, itu yang kita ambil level rendah tu. Alah, buatlah setakat mampu. Tapi saya suka guna istilah buat semampu yang boleh. Bukan setakat mampu. Sebab bila sebut setakat mampu, kita akan rendahkan level. Tapi bila kita buat semampu yang boleh, kita ambil level yang paling tinggi.
Bila diberi amanah, terima. Jangan tolak. Sebab dengan kita menerima dan melaksanakan amanah, pahala sangat besar. Kemudian datang burung besar pula. Kan, subhanallah, meminta sesuatu. Allah menjawab, apabila kamu diminta sesuatu, maka sedaya upaya tunaikan. Walaupun mengorbankan dirimu. Subhanallah. Yang pertama, diberi amanah, terima. Yang ketiga, diberi amanah, terima. Yang keempat, bila kamu diminta pertolongan, ada orang minta tolong dengan kamu, sedaya upaya tolong. Tolong sedaya upaya. Setakat semampu yang boleh. Subhanallah. Ada orang, tolonglah, saya nak bayar yuran anak saya. Yuran anak ni dah ni. Boleh tak nak pinjam? Berapa yuran? Dalam 250. Mahalnya. Saya tak ada ni. Saya mampu bagi RM10. Dan Allah tahu, itulah nilai paling tinggi kita mampu. Bagi. Jangan terus kita kata, minta maaf lah, memang tak ada. Langsung tak bagi. Seorang-orangnya kita bagi. Memang mengorbankan sedikit harta kita. Okey, itu contoh saya bagi. Kalau tak tepat, boleh abaikan contoh tu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan yang kelima, kan, dia berbau busuk. Lalu Allah kata lari sejauhnya. Lalu Allah berfirman dalam mimpi tersebut, Allah menjelaskan, itu adalah golongan orang yang mengumpat, memaki dan menghina orang. Maka bila kamu mendengar, kamu melihat ada kumpulan manusia yang mengumpat, mengata, menghina, mengeji orang, maka lari sejauhnya. Kerana sebenarnya mereka sedang memakan bangkai. Sedang makan bangkai. Itu kan disebut. Orang yang mengumpat ini, Nabi sebut dalam hadis. Kan, orang yang mengumpat. Hadis ke firman Allah yang mengumpat tu, umpama memakan bangkai tu. Subhanallah. Kita mengumpat, mengata, mengeji ni, menghina ni, umpama memakan bangkai saudara kita. Bukan, umpama memakan bangkai. Kita, contoh ya, ada orang hidang bangkai yang dah busuk, dah berulat. Lepas tu sebelah pula ikan siakap 3 rasa. Kita nak makan yang mana? Nak makan bangkai tu ke? Kalau je akal fikiran kita, nak makan bangkai tu. Yang dah bangkai yang busuk, yang dah berulat, yang hanyir, nak makan yang tu. Kalau orang kata, kalau kita pilih makan yang tu, orang kata bodoh lah. Bodoh sangat tu. Bodoh sangat. Sebodoh-bodohnya makan bangkai. Ikan siakap 3 rasa ada, pergi makan bangkai. Tapi inilah pilihan manusia akhir zaman hari ini. Mengumpat tak perlu ada kalau dulu nak ngumpat pergi rumah sebelah, jumpa kawan-kawan baru ngumpat. Sekarang tak perlu nak mengumpat tak perlu ada kawan pun, tak perlu jumpa orang pun. Mengumpat berjemaah beramai-ramai di Facebook, di TikTok, di IG, sekian-sekian. Mengumpat. Masya Allah. Kan, page-page ni, kan, portal-portal ni, website-website ni kan, apalah, cerita, kadang surat khabar, cerita pasal artis ni, bawah ni mengutuk, menghina, mengeji, sekian-sekian. Tapi yang jadi punca mengumpat besar-besaran ni lah orang yang mencetuskan ni. Subhanallah. Berbeza tu apa sekian bila kita buat nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ada buat teguran, itu cerita lain. Kita bukan mengajak orang mengumpat, tapi biasanya orang akan mendoakan. Orang akan sekian-sekian. Sebab dia buat keburukan itu secara terbuka, maka sekian-sekian. Kita perlu beri teguran terbuka. Kadang berita-berita ni, cara tajuk pun dah buat orang mengumpat ramai-ramai. Kadang-kadang WhatsApp, kan, kita na'udzubillah nak mengumpat adik-beradik ni, 2-3 orang adik-beradik buat grup WhatsApp. Nak mengutuk, nak mengata ni, nak memuaskan hawa nafsu. Kadang-kadang anak-anak mengumpat mak ayah. Kadang-kadang mak ayah duk mengumpat keburukan anak menantu. Kadang-kadang ipar-duai mengumpat sekian-sekian. Kadang-kadang ni rakan sekerja, kalau dulu masa COVID semua, kerja work from home. Kan, masa kat pejabat memang selalulah mengata orang tu, mengata orang ni. Kadang tu mengumpat tu bukan dengan perkataan, tapi dengan mata. Kadang dengan siku. Tapi dah faham dah tu. Maksudnya berkata buruk tentang seseorang. Walaupun benda yang betul, itulah mengumpat. Ngumpat pemimpin, mengumpat alim ulama', bila duduk berkumpul dekat meja kopi, keluarlah cerita orang tu, keluarlah cerita orang ni, keluarlah viral tu, viral ni. Pasal isu viral ni, tapi habis keburukan dibongkar. Allahu Akbar, tuan-puan sekian. Tu nak sebut, fitnah akhir zaman, mengumpat sangat mudah di hujung jari. Mengumpat sangat meluas. Subhanallah, dalam kumpulan orang yang kita tidak kenal, kita boleh jadi rakan mengumpat. Dalam mimpi ini, kan, Nabi ni bila bau busuk, Allah perintahkan supaya lari sejauhnya. Itu adalah kumpulan ahli ghaibah, orang yang mengadu domba. Subhanallah, sebenarnya mereka sedang memakan bangkai. Itu hadis Nabi ke firman Allah, Ustaz? Firman Allah. Tengok jap, surah Al-Hujurat.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Makan bangkai daging saudara yang telah mati. Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan tersebut dan bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Allahu Akbar. Maksudnya bertaubat. Berhentilah kita daripada perbuatan-perbuatan ini. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat, masya-Allah. Alhamdulillah, siri Kuliah Riyadhus Shalihin yang ke-151 hari ini dalam tajuk bab mujahadah, kita telah pun pergi sampai kepada satu firman Allah dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Subhanallah, pada muka surat 111 pada kitab yang kita baca ni. Siapa yang nak beli kitab ni, anda boleh pergi ke Shopee kami, Galeri UAH. Galeri UAH. Ataupun website kami pun ada, Galeri UAH, ataupun datang je ke Galeri Ustazah Asma Harun, bertempat di Seremban ataupun di Terengganu. Ada dua cawangan Galeri Ustazah Asma. Doakanlah impian kita nak buka Galeri Ustazah Asma ni di seluruh negeri. Doakan. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, siapa yang nak beli kitab ni, tak perlu pun wajib beli dengan kami. Anda boleh cari ramai penjual buku yang jual, ataupun di kedai-kedai buku mesti ada, walaupun tak sama, tapi kedudukan firman Allah dan hadis Nabi dan juga bab mesti sama. Jadi mudah-mudahan dapat pengajaran hari ini, Masya Allah, beramal dan menjaga diri kita. Subhanallah, paksakan diri kita untuk zikrullah, kan, dengan tempoh waktu yang diperuntukkan khusus. Selamat bekerja semua, selamat Hari Raya. Hari ini berapa Syawal? Ini apa Syawal? 17, 18. Rasa macam 17. Ada dalam grup tu. 17 ke 18? Ini berapa Syawal? Sahabat-sahabat, terima kasih banyak-banyak. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada yang menitiskan air mata, ada yang dapat pengajaran yang banyak. Mohon doakan kami. Ya, kita sama-sama. Hari ni 18 Syawal. Ada yang kata 17, ada yang kata 18. Mana satu ni? Tak tahu. Ada yang jawab tak tahu. 17 Syawal. Ada yang banyak tulis 17. Ada lagi yang 18. Wallahualam, ada dalam grup penyidikan tu Ustaz. Tapi banyak tulis 17. Hari ini 17 Syawal. Siapa yang nak puasa 6? Siapa yang nak puasa 6 masih sempat. 6 hari saja. 6 hari saja. Kejarlah puasa 6. Umpama puasa sepanjang tahun. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, sebagai penutup, Masya Allah, sebagai penutup, saya nak mengajak tuan-puan sekalian untuk melakukan ibadah korban bersama dengan kami pada tahun ini. Kita nak, berapa hari lagi kita nak Hari Raya Aidul Adha? Berapa hari lagi Hari Raya Aidul Adha? Subhanallah. Lebih kurang dalam, sampai tak 2 bulan ke tak sampai 2 bulan? Lebih kurang. Lebih kurang. Okey, tim tolong tengok berapa lama lagi kita nak ni. Kita nak, subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat, ada yang kata cantik warna telekung, tudung. Ini tudung by Asma Harun. Mungkin ramai juga yang tidak tahu Ustazah Asma, saya lah tu Ustazah Asma ya. Masya Allah, kita memang ada keluarkan banyak produk di atas jenama Asma Harun. Subhanallah, banyak produk. Kalau tudung macam saya ni ada pelbagai saiz, S, M, L, SL. Saya pakai SL dan ada WSL. Tudung ni maksudnya orang yang baru nak belajar pakai tudung macam ni, kalau siapa yang nak cuba fashion ni lah, pakailah tudung macam mana, asal tutup aurat tak ada masalah. Ada lebih kurang 20 pilihan warna. Salah satu warna ni. Lepas tu sama juga dengan baju, dengan jubah, dengan baju macam-macam telekung. Anda boleh pergi ke Shopee, akaun Shopee rasmi Galeri UAH. Galeri UAH. UAH tu Ustazah Asma Harun, Galeri.
carilah akaun Shopee rasmi. Ataupun website kami Gallery UH juga. Ataupun boleh saja ke nombor yang tertera. Ada nombor-nombor WhatsApp yang tertera. Subhanallah, saya harap tim boleh menyantuni PM dan WhatsApp dengan terbaik. Subhanallah. Dan saya mohon maaf kalau selama ni ada yang berkecil hati, ada yang kecewa dengan servis kami. Sebab bila saya cek-cek, ramai juga yang kecewa dengan servis kami. Lambat, kurang mesra, tidak menjawab soalan. Jadi saya mohon maaf. Dan insyaAllah kami akan perbaiki perkhidmatan customer service kami. Antaranya sebab kita tidak cukup staff, kita tidak sempat, keletihan dan sebagainya. Jadi insyaAllah, saya cuma kali ini nak berkongsi tentang ibadah korban. InsyaAllah kita dah mulakan dah pendaftaran sesiapa yang ingin melakukan korban, sama ada di luar negara ataupun dalam Malaysia. Dan insyaAllah kita menyasarkan pada tahun ini agihan daging korban kepada 50,000 asnaf fakir miskin. Bagaimana kami mencari dan menyantuni 50,000? Di Malaysia kita memang ada aktivis seluruh negara. Kita ada aktivis seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Pada tahun lepas kita dah agihkan 30 ekor setiap negeri termasuk Sabah Sarawak. Terengganu 30 ekor, Kelantan 30 ekor, Kedah 30 ekor setiap negeri. Dan ada negeri kecil sikit-sikit lah. Tapi Sabah Sarawak pun sama. Jadi insyaAllah pada tahun ini kita melebarkan lagi sayap ibadah korban kita ke luar negara. Pada tahun lepas lebih kurang dalam 5 buah negara luar negara. Tapi pada tahun ini lebih banyak negara yang kita akan hantar melalui pihak-pihak yang ketiga yang kita percaya dan yakin. Dan insyaAllah sebelum ibadah korban ni, kita kena susun jadual untuk kita ke luar negara untuk melihat kawasan yang kita akan buat korban. Jumpa sendiri pihak di sana. Jadi tuan-puan sekalian, sebulan 22 hari lagi kita akan melakukan ibadah korban. Dan istimewanya kalian boleh bayar angsuran dengan kami. Tapi dengan syarat sebelum ibadah korban lah, sebelum Hari Raya Aidul Adha. Sebab kita tahu Aidul Adha 4 hari. Hari Raya keempat pun boleh buat ibadah korban lagi sebelum asar. Jadi mungkin hari Raya kedua baru terfikir nak buat, baru nekat nak buat pun boleh. Jadi tuan-puan sekalian, anda boleh hubungi kami. Subhanallah, boleh hubungi kami. Boleh buat bayar 3 kali ke 4 kali ke, tapi dengan syarat sebelum ibadah korban dilakukan. Jadi boleh hubungi nombor ni. Encik boleh fokus kat sini. Korban Malaysia nombor ni. Korban luar negara nombor ni. Siapa yang nak beli lembu saja. Sebab tuan-puan, siapa yang biasa ikuti kami ada ladang ternak ummah. Maksudnya kita sendiri kita sendiri kita panggil ternak lembu dan kambing serta biri-biri. Lembu, kambing, biri-biri. Kita ternak sendiri. Siapa yang pernah? Kalau siapa yang nak tahu, cari ladang ternak ummah Ustazah Asma Harun. Nanti tuan-puan akan tengok. Ladang tu seluas 4 ekar. Memang banyak dah lembu, kambing, biri-biri besar-besar, segar-segar. Jadi siapa yang nak beli lembu ataupun kambing, biri-biri hidup, kita boleh hantar ke tempat anda. Ataupun ada yang nak tempas ekor lembu sebab dia pakat adik-beradik ambil 7 bahagian. Lepas tu nak dihantar ke ni, kita boleh buat penghantaran. Subhanallah. Yang penting sembelih pada waktu Hari Aidul Adha. Jadi siapa yang nak buat urusan pembelian lembu boleh hubungi nombor ni. Lembu, kambing, semualah. Korban luar negara nombor ni. Antara negara yang akan kita pergi, tuan-puan sekalian, luar negara, benua Afrika. Kita tahu benua Afrika ada satu benua yang penduduknya persen umat Islam sangat tinggi. Saya tak tahulah. Boleh siapa tak bagi tahu persen umat Islam di Afrika berapa persen? Rakyat Afrika berapa persen umat Islam? Siapa yang tahu? Tapi tim pun kena cari maklumat. Jadi antara negara di benua Afrika yang kita akan agihkan iaitu negara Chad, Uganda, Somalia, Kenya, Zimbabwe, Mali, Sudan, Eritrea. Ini kita dah berhubung dengan pihak NGO di sana yang mana memang ramai mereka ini mati kebuluran. Jadi bila kita beri daging tu makanan yang sangat mahal bagi mereka, setahun sekali jika ada orang beri. Kalau tak, bertahun-tahun baru jumpa sekali. Dan di sana harganya lebih murah kerana mereka menternak lembu, kambing, tapi rakyat sini tidak mampu untuk membeli. Ustaz, boleh tahu tak Afrika berapa purata? Maksudnya umat Islam di Afrika.
Muslimin muslimat, mereka sebab apa daging lembu, kambing-kambing di sana lebih murah? Mereka ternak binatang ni tapi rakyat mereka sendiri tidak mampu untuk membeli. Sebab itu subhanallah, harga nanti kita tunjuk harga luar negara. Dan di luar negara yang lain, antaranya Indonesia, kawasan fakir miskin, Thailand, Myanmar, Kemboja, Filipina, Malaysia dan Palestin. Tapi Palestin sangat mahal. Di sana sangat-sangat mahal kerana sikitnya jumlah binatang ternak. Okey, last saya nak kongsikan harga. Muslimin muslimat, harga. Okey, untuk lembu luar negara 410 satu bahagian. Yang sebenarnya 380 saja. Tapi RM30 adalah kos. Subhanallah, ini termasuk kos. Jadi kita kira sekali. RM410 ni termasuk kos. Sebab bila melibatkan negara ada kos-kos lain. Upah orang di sana, kos penghantaran, duit minyak orang sana, pergi agih-agih pula kan. Macam-macam lah. Palestin paling mahal. Luar negara, Palestin paling mahal, 1,530. Malaysia pun tak sampai macam tu. Malaysia satu bahagian, lembu saiz biasa, 810. Tuan-puan sekalian, lembu ni ada saiz small. Kita tak ambil small. Small ni lembu yang kurus, kecil. Jadi kita ambil medium sahaja. Maksudnya kalau nak bagikan daging tu dapat banyak bahagian. Sekarang ni kenapa mahal lembu, daging lembu, daging kambing semua mahal? Kerana dedak naik berkali-kali ganda. Mahal lagi naiknya daripada makanan manusia. Itu kami yang ternak sendiri binatang, kami sangat terkesan, kami tahu bagaimana kos harian makanan lembu dan kambing meningkat berganda-ganda. Masya Allah. Okey, jadi RM kalau nak beli lembu besar, large ataupun jumbo yang lagi besar, saya rasa berapa 1000 kg macam tu lah, harganya satu bahagian 1,300. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu ada orang ambil satu bahagian lembu jumbo, bila dapat daging tu lebih banyak daripada seekor lembu small. Ini memang betul, ini fakta yang benar. Ada orang ambil satu ekor lembu tapi lembu kecil, dengan ambil satu bahagian kan 7 bahagian, tapi dia ambil bahagian lembu jumbo. Jumbo ke jumbo sebut? Jumbo. Tapi jumlah daging dia dapat lebih banyak daripada seekor lembu yang small. Sebab itu siapa yang berniat kan untuk daripada hasil korban satu bahagian dia nekat untuk beri seramai mungkin asnaf fakir miskin, saya sarankan ambil jumbo. Sebab dengan ambil daging jumbo ni, tuan-puan sekalian, lagi banyak. Contohnya lah, kalau kita ambil bahagian medium, padahal kita ada duit, buatlah korban besar sikit, ambillah yang jumbo kan. Sebab kalau 810, lepas tu anda bagi tahu, Ustazah, saya serahkan kepada tim Ustazah untuk agihkan daging bahagian korban tu. Kalau ambil medium, mungkinlah boleh pergi kepada 20 kg contohnya. Bolehlah bagi kepada 20 asnaf. Tapi bila ambil jumbo, boleh pergi kepada 40-50 kg. Itu contoh nisbah pembahagian. Jadi siapa yang mampu, pilihlah yang terbaik. Yang terbaik. Bahagian lembu yang terbaik. Kan? Kalau mampu. Kalau tak mampu, ambil yang ni. Tak mampu juga, Ustazah, 810 tu besar sangat. Saya tak ada nilai tu, tapi saya nak buat korban. Maka ambillah luar negara. Kalau tanya mana afdal, afdal ambil yang terbaik. Ambil dua-dua. Dalam negara pun ambil, luar negara pun ambil. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, kami bila buat urusan luar negara sangat hati-hati. Pilih siapakah orang tengah tu. Siapakah wakil kami. Meeting, jumpa, kami minta bukti, minta sekian-sekian supaya apa amanah orang beri pada kami untuk dilaksanakan ibadah korban, kami dapat jawab di hadapan Allah esok yang kita telah laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kambing pula luar negara 910 sekor kambing ni. Sebab korban, kalau binatang besar seperti lembu unta, bagi 7. Kalau lembu kambing, sekor. Siapa nak buat sekor luar negara 910. Thailand, Indonesia mahal 1,300. Sebab dua negara ni lebih kurang. Thailand, Indonesia lebih kurang dengan Malaysia. Ini. Ada medium, ada large. Okey, biri-biri. Kesimpulannya, tuan-puan sekalian, mesej kami, WhatsApp nombor yang tertera. Nanti kita akan jawab apa saja persoalan tuan-puan sekalian. Tanya soalan hukum hakam pun boleh pada nombor ni. Nak tanya boleh tak buat korban untuk mak ayah? Boleh tak buat korban untuk anak? Kan, sekian-sekian. Dan muslimin muslimat, ada orang dia nak akikah. Akikah boleh buat setiap hari. Ada orang akikah. Kami buat juga akikah.
Ada orang nak dimasak, kami masak, lepas tu agihkan lauk tu kepada asnaf fakir miskin. Kami tidak ada masalah untuk mencari asnaf fakir miskin, sebab asnaf fakir miskin yang berdaftar di bawah NGO Sahabat Amal Care, di bawah naungan kami, di bawah selian kami ataupun bawah Yayasan Al-Hijrah, memang dah sedia ada beribu-ribu asnaf. Kalau Sabah Sarawak tu sangat ramai. Kalau di Semenanjung pun sangat ramai. Jadi kita tidak ada masalah. Bila kita buat akikah, memang dah ada senarai nama asnaf-asnaf. Jadi ada orang buat akikah, dia nak masak. Jadi tim kami memang kita ada dapur asnaf, memang masak hari-hari pun kita bagi makan kepada asnaf fakir miskin. Tapi bila anda buat akikah dengan kami, seronok. Hari tu asnaf dapat makan daging. Sebab daging memang mahal. Jadi subhanallah, siapa buat akikah dengan kami, yang paling afdal akikah adalah hari ke-7 kan. Sebab ada orang nak buat akikah bila raya haji. Sebenarnya tak. Pada hari raya haji, yang afdal adalah buat ibadah korban. Bukan buat ibadah akikah. Jangan salah faham. Ada orang tunggu nanti raya haji lah buat akikah sekali. Sangat rugi. Sebab ambillah waktu afdal. Waktu afdal kalau tak dapat 7 hari, buat sesegera yang mungkin. Sebab itulah kita buat ibadah akikah setiap hari. Jadi kalau anda nak buat ibadah akikah ke apa, nak suruh masak, kami boleh masak, tapi ada charge tambahan lah. Sebab bila masak tu, upah tukang masak, bahan-bahan masak, lepas tu agihkan pula, semua ada kos dia. Jadi insya-Allah tuan-puan sekian, kami di sini memudahkan anda dan menunaikan hasrat untuk melakukan ibadah korban dan ibadah akikah dengan cara yang diyakini, pengurusan yang cekap, mesra dan terbaik, insya-Allah. Subhanallah, bersama dengan kami untuk untuk capai hasrat dan impian, untuk capai target 50,000 asnaf fakir miskin untuk mendapat kegembiraan dengan ibadah korban kita, insya-Allah. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua. Dah tak ada suara dah Ustaz. Kat 2 jam cakap. Lepas tu dengan suara tinggi, aduh, dah banyak guna tenaga. Alhamdulillah, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.